Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu. 主啊，求你用你的话来充满我们的心。 Kami sangat rindu Allah berbicara kepada tiap-tiap kami jemaat Tuhan hari ini. 我们今天科目何等的科目你的话语，向我们每一个人说 Agar 话。 iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. 求主教导我们，让我们的心经在主里面得到更加的坚固。 Agar kami bisa menjadi murid Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. 好叫我们每一个人都成为你自己所喜悦的信徒们。 Urapi kami semua ya Bapa. 求主你高牧我们每一个人， Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang menerjemahkannya. 高牧你要传讲福音、传讲你信息的仆人跟传译的。 Kiranya kami semua dilawat oleh Tuhan. 求主你向我们每一个人说话， Dan kami dikuatkan oleh firman Tuhan. 我们被你的话语得到坚固。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. 我们奉靠我们主耶稣基督的圣名感谢祷告， Amin. 阿门。 Ya. 大家好，大家好，平安。 Shalom， 感谢主。 selamat terima kasih pada Tuhan。 Segitu dulu ya, nanti lanjutnya. 就是这么几句话。 Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan bahasa Inggrisnya spot the fake atau temukan hal yang palsu. 我们今天要思想的一个题目就是英文叫做 spot the fake， 就是说要辨别这个异端。 Nah, firman Tuhan diambil dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. 神的话，我们从马太福音第7章， Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, nanti bahasa Mandarin kemudian. 那么我们先要用印尼文先读这段经文，然后用中文再念一次。 Untuk bahasa Mandarin boleh buka Alkitab Mandarin, kebetulan di slide saya tidak ada Mandarinnya, mohon maaf. 呀，我们一同打开马太福音第7章15节开始。 Matius 7 ayat 15 berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Wapuren seni, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Silakan Mandarin. 今天的经文是在马太福音第7章15节到第23节。圣经的话这样告诉我们说：你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。经济上岂能这葡萄呢？梨记里岂能这无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，
就砍下来丢在火里，所以凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我主主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。 Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. 这样的这就是圣经的话呢，我们读了以后，我们行在我们的生活上就有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Baik, saya kira ada haleluyanya, tidak ada ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dalam pertukaran klasis ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan di gereja Tuhan ini. 首先我要先感谢神，让我有机会在交换讲员的时候，在聚会交换讲员的时候，我可以到你们当中跟你们在一起来思想神的话。 Izin bertanya, 我想问你们， siapa yang sudah mengenal saya sebelumnya angkat tangan coba. 谁已经认识过我，请你举手吧，举起你们的手来，不要怕，不要害羞，举起手来。 Tidak banyak. 不多啊，我看的不多。 Betul, ya? Ya. Waduh, sedih hatiku tidak terkenal. Ya. 伤心。 Saudara-saudara, kalau begitu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Minimal kalau kita dikatakan tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. 呀，那么就请我介绍给你们，因为你们很多都不认识我，所以我要把自己介绍给你们。 Nama saya Pendeta Lukman Sitorus. Dalam bahasa Mandarinnya sudah dikasih nama. Namanya Si Taulu Musu. 呀，我的名字是许道路牧师。 Si-nya marga Sitorus jadi buat Si. 呀，这许道路是 Taunya itu Tau adalah kebenaran. 道就是真理， Lu adalah jalan. 路就是走的 Jadi 路。 kalau orang Chinese atau Cungkorean bilang si tahu lu si jalan, dia ketawa lihat saya. Si jalan namanya. 中国人就说这一位是道路，叫做道路的人。 Tapi saya kasih tahu bahwa saya sebenarnya hanya menunjukkan satu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. 我只有告诉你们，有一条路，就是走到主耶稣基督那里。 Saya pelayanan di GKI Penginjil Sukabumi. 我在苏家乌梅布道堂那边侍奉主。 Dan ini adalah tahun ke-24 tahun saya 这是 melayani 我 di sana. 今年24年的时候了。 Dan kita sama-sama satu klasis priangan yang menjaga nilai-nilai budaya Tionghoa. 我们在不两岸聚会，就是持守我们这个中华的这个传统。 Dan yang kedua adalah masih memakai bahasa Mandarin. 同时也用了这个华语来做我们的聚会。 Hari ini saya melihat cukup banyak yang sudah senior yang hadir beribadah. 我看见你们当中有很多已经年长的弟兄姐妹们， Tapi aku lihat juga ada yang muda-muda. 我也看到很多的不少的青年人。 Ini ada harapan lebih baik ke 今 depan. 天我们有前面的盼望。 Bahasa Mandarin itu bahasa yang sekarang sangat-sangat diperlukan, bahkan sangat terkenal karena Cungko sekarang sudah begitu besar, perkembangan yang hebat sekali. 现在我们看见华语这个是何等的重要，因为我们看见这个中国现在已经非常的强盛强大。 Tetapi kalau disuruh belajar bahasa Mandarin, kok banyak orang yang nggak mau bisa belajar Mandarin. 但是很可惜，很多人都不要学这个华语。 Bahasa Mandarin itu bahasa tersulit nomor 2 di dunia. 要不这个华语是在全世界语言当中第二位最难 Yang 读 pertama 的。 bahasa apa? 头一个是 Bahasa roh. 就是圣灵神的话。 Jadi yang kedua bahasa Mandarin. 第二个是 Itu 华 saja 语。 perkenalan. Kalau ada waktu boleh datang ke Sukabumi di gereja Tuhan di sana. 这是我跟你们介绍我自己。若是你们有机会，可以欢迎你们来到我们苏家乌梅的教会。 Kami juga masih tetap ada 2 ibadah jam 7 bahasa Indonesia, jam 9 Indonesia diterjemahkan ke Mandarin. 那我们还有2个聚会，7点的时候是印尼文讲道，那么9点的时候就印尼文讲道翻译中文。
Yang menarik sekarang justru dulu ibadah pertama lebih banyak jemaatnya, sekarang malah justru ibadah kedua yang bahasa Indonesia Mandarin lebih banyak. Saya juga agak bingung tuh. 特别我们注意到，以前呢7点钟的聚会的人数比这个第二堂更多，现在第二堂9点钟的比第一堂更多了。 Nah, saudara-saudara, kita masuk kepada firman Tuhan. 我们今天来思想神的话。 Tema kita adalah spot the fake atau temukan hal yang palsu. 我们今天的题目就是说辨认假的，就是辨认异端。 Berdasarkan firman Tuhan ini kita diingatkan kepada kita semua, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. 接着神的话，我们再一次被提醒说，我们要特别的注意到提防的假先知。 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 你们要提防这些来到你们当中的假先知们，他们披着羊皮，其实里面却是残暴的凶狼。 Ketika disebut nabi-nabi palsu, maka kita dengan sendirinya bisa memahami bahwa ini adalah orang-orang yang memakai nama Tuhan berbicara, tetapi mereka tidak diutus oleh Tuhan. 所以呢，讲到假先知，从他们的名字来说，我们已经知道了，他们不是在凭着神的话来到他们当中，乃是假的、装假的来到他们当中。 Mereka datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. 他们其实好像羊那样的顺良，但是其实他们是残暴的凶狼。 Nah, bagaimana untuk mengetahui ini nabi palsu atau ini tidak nabi palsu? 我们怎么知道这些是假先知，这些是真的先知呢？ Maka kita harus melihat apa yang dihasilkan orang itu di dalam hidupnya. 所以我们要看他们在生活当中所结得出来的果子。 Maka dari buahnya lah kamu mengenal mereka. 所以从他们所结的果子，就认出他们是真假来。 Dari hidupnya lah saudara bisa melihatnya. 从他们的生活，我们就可以看得很清楚。 Walaupun dia menyebut diri seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau pastor atau seorang majelis jemaat, dari buahnya lah saudara bisa melihatnya. 虽然他们称呼他们自己是牧师、传道各方面，但是从他们的果子，我们就可以认出他们来。 Benih dan buahnya haruslah sama. 种子和它的果子必须要配合一样。 Buah anggur, pohon anggur menghasilkan buah anggur. 葡萄树要结葡萄果， Pohon ara menghasilkan buah ara. 无花果要结无花果。 Tidak mungkin buah anggur menghasilkan pisang, tidak mungkin. 不能这个葡萄树不能结香蕉的果。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， itu bicara benihnya. 这就是讲到种子方面。 Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen, 若是我们称呼我们自己是基督徒的话， buahnya harus seperti apa? 你的果子要怎么样呢？ Buahnya harus Kristiani. 你的果子就好像要叫做基督徒那样。 Orang Kristen tapi hidupnya nipu orang, Jaga- judi online, pinjol. Apa Kristiani hal itu? 这一般的基督徒，他们称作自己基督徒，其实他们的生活是骗人的，是去偷窃别人的。 Manis ngomongnya,他的 tapi 嘴 kok 唇 hidupnya nggak bener. 但是他们的嘴唇很甜蜜，但是他们的生活其实很腐败。 Apa yang ada di hati itu yang akan keluar, saudara-saudara. 他们从心里面所想的，口里面就出来了。 Karena benihnya tidak benar, maka yang keluar pasti tidak benar. 所以，因为种子是是坏的，所以出来的东西也是坏的。 Kalau benihnya benar, yang keluar pasti benar. 就是种子是好的，一定生出来的果子是好的。 Kalau Kristus ada di hati saudara, 若是基督有在你们的心中， saya yakin 我相信 hidup saudara akan seperti Kristus. 你的生活要像基督那样。 Kalau tidak terjadi seperti itu, berarti kita ada kepalsuan dalam hidup kita. 若是没有这样的话，我们就证明我们是假的。 Kita tidak asli, artinya kita palsu, kita bersandiwara, kita munafik. 我们不是假，不是真实的，乃是假的，在那里做戏那样。 Makanya ada orang yang bilang,
有人 Aduh 说 Pak, saya ketipu sama teman yang ngomongnya rohani 呀， sekali. 我被一个讲属灵很属灵的话的人所欺骗了。 Tetapi hidupnya aduh menipu, menyakiti. Ini apa Pak? 他的生活是那样的刺伤我的心，是为什么缘故呢？ Maka kita harus berani berkata, 有人这样说， benihnya itu tidak dari Tuhan. 他因为他的种子不是从主那里来的。 Suami yang takut Tuhan 一个人他有敬畏神的心， pasti mengasihi istrinya. 他一定做丈夫的有一个敬畏神的心，他必定告诉他的太太， Istri yang takut Tuhan pasti menghormati suaminya. 就是一个敬畏神的太太，必须他会去爱护、尊 Anak 敬她 yang 的丈 takut 夫。 Tuhan pasti mengurus papa mamanya dan tidak membuangnya begitu saja. 孩子有一个敬畏爱神的心，必须要在那里能够服侍孝顺他的父母， Apa benihnya? 就照做他的种子。 Benih Kristus menghasilkan buah Kristiani. 基督的种子在心里面生出基督徒的果 Yang 子来。 kedua, 第二方面， pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. 这个好树要结好果子， Itu sudah pasti saudara-saudara. 这是这是必成的事。 Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. 好树必定要结好 Pohon 果 tidak 子， baik menghasilkan tidak baik. 不好的树一定结不好的果子。 Makanya diingatkan oleh Tuhan, 所以主警告我们， dari hati yang bersih 从清洁的心 akan keluar tindakan perkataan yang baik. 会讲出好的话跟好的行为。 Siapapun dia, 无论哪一个人， hamba Tuhan atau tidak hamba Tuhan, 他是不是神的仆人，还是不是神 kalau 的仆 dia 人？ baik, 若是他好的， pasti tindakan perbuatannya pasti baik. 因为这样的缘故，他一定有一个好的行为。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄， waspada. 你们要警告主耶稣所说的话，你们要警告 Pendeta 牧师， yang manis bicaranya 他嘴唇很甜，讲很甜的话， itu paling jahat. 就是做许多时候都是最坏的。 Ini pendeta yang ngomong. 这是我做牧师讲的话。 Semakin manis bicara pendeta itu, semakin berbahaya dia. 他所讲的是甜蜜的话，越甜蜜越危险。 Para nabi di dalam Alkitab, para rasul di dalam Alkitab, enggak pernah bicara yang manis-manis. 在旧约里面的假先知，那些先知跟新约里面的使徒们，他嘴里面不是讲好话， Kalau 讲 Nabi 甜的话。 Yeremia tegur dosa bangsanya, dia tegur walaupun dia harus dipenjarakan. 因为我们看见耶利米先知，他就是讲的真理，所以他被下在监牢里面。 Yesus Kristus menasihati, menghardik malah ahli Taurat dikatakan celaka kamu, kamu tidak hidup benar. Itu Yesus sendiri pun mulutnya tidak bermanis-manis. 所以主耶稣自己也不是嘴里面讲好话，但是责备那些不好行为的人，法利赛人假的法利赛人，假的信徒。 Kalau ada seorang yang menyebut dirinya pastor atau pendeta datang pada saudara, oh di gerejaku enak, di sana ada berkat. Hati-hati. 你们要小心，若是有一个传道牧师来到你们当中说，你又在那个地方讲许多的好事，那么你们要小心。 Semakin manis omongnya, 他嘴唇越好， semakin bahaya dia. 他这个人就更加的危险。 Jemaat harus waspada. 我们基督徒们应该特别小心。 Di sini ayat ini berkata, waspada, ada nabi palsu yang datang. 在这里特别的讲到，你们要警告那些人，要特别小心那些假先知。 Yang ketiga untuk mengeceknya adalah pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. 那么第三方面，我们看见不能够结好果子的树，它必定要砍下来。 Di depan rumah saya itu ada taman, ada halaman begitu, masih lumayan luas sedikit. 在我家的前面有一个小小的花园， Kami tanam satu pohon jambu. 我们在那里种那个番柿树， Udah 10 tahun, udah gede sekali. 呀，已经种了10年，它已经长得很大了， Pohon dengan rumah udah sama, 跟这个房子差不多高， tapi tidak berbuah. 但是没有结果子。
Suatu hari, Canglau, aku bawa golok. 有一天我都拿着斧子，真的，真的我拿斧子， saya bilang ke pohon itu, 我对那个树说 tahun depan kau tidak berbuah, 如果你明年还不结果子， 我potong kamu. 我要把它砍下来。 Saya pukul-pukul aja gini-gini. 我跟他泼他。 6 bulan saudara-saudara. 6个月之后， Berbuah banyak. 啊，他结很多的果子了。 Luar biasa, kaget saya. 我非常的惊奇，听 Istri 见 saya 这么 bilang, 多。 Pak udah berbuah, jangan ditebang, udah berbuah. 一直对妻子，我的太太对我说，他已经结果子了，你不要把它砍下来啊。 Pohon aja diancam berbuah, saudara-saudara. 我们警告树，对， Kalau 不结 jemaat 果子 diancam 的树。 gimana? Berbuah nggak? 若是我们基督徒， Kalau 怎么 tidak 样？ menghasilkan buah, pulang, gitu nanti disuruh tuh. 若是你们不结果子，你们回去吧，回去吧。 Ceritanya saudara-saudara, 各位亲爱的弟兄姐 buahnya 妹， banyak, saya makan buahnya. 我吃那个果子， Kami makan buahnya, 那果子是用来吃的， pahit dan tidak enak. 很苦的，不好吃啊。 Istri saya bilang, ini baru pertama buah, jangan ditebang. Kita tunggu 2 tahun, 妻 tunggu 子 2 tahun. 我的太太告诉我说，这是出树的果子，所以呢可能不好吃，要再等2年罢了才砍下来。 2 tahun saudara-saudari, 2年以后， tetap buahnya nggak enak. 果子还是不好吃， Benarlah saya tebang juga. 我就把它砍下来。 Ketika pohon tidak menghasilkan buah yang baik dan manis, tetap ditebang. 如此果子不能结好果，树不能结好果子，就要一定把它砍下来。 Bagaimana dengan orang Kristen? 如此我们今天基督徒是怎么样呢？ Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, apakah Tuhan tidak akan menebang juga? 如此一个基督徒他不能够结果子来叫神的心欢乐欢喜的话，一定被砍下来。 Mari hasilkan buah-buah kehidupan rohani, buah roh di dalam hidup kita. 也我们要在生活上结出那些好的树领的果子来。 Yang bagian terakhir firman Tuhan tadi berkata begini. 最后在那里，主耶稣的话告诉我们： Jangan terpesona dengan mujizat, karena yang utama adalah melakukan kehendak Allah. 那么你们不要为着那些神迹来稀奇，让主要的就是要遵行神的话。 Firman Tuhan itu berkata bahwa pada waktu terakhir nanti orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan mereka yang masuk dalam kerajaan surga. 主耶稣说，在末后的日子，有人说要我呼喊说：“主啊，主啊！”不是那些人能够进天堂， Bahkan melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa saja yang masuk surga. 只有那一些遵行神的话语的人才能够进天国。 Bahkan kalau mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu. 他们说：“主啊，主啊，我们已经奉你的名行了许多事， Mengusir setan demi namamu. 赶出奉你的名赶出许多的鬼， Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu 奉你 juga. 的名行了许多的神迹。” Pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata dengan terus terang kepada mereka. 主耶稣很明明的告诉他们，解释的说 Wopurun seni. ：“Saya tidak mengenalmu, Wopurun seni. saya tidak mengenalmu。” Bayangkan saudara, 你想想看， orang itu melakukan mujizat, 他那个人行了神迹， bernubuat, 他已经说了预言， mengusir setan. 赶了许多的鬼。 Tapi ketika Yesus berjumpa dengan dia, 当主耶稣遇见他的时候， Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说 Wopuren seni. ：“Saya tidak mengenalmu， Ni seseya. kamu siapa？ Wopuren seni. Saya tidak mengenalmu。” Itu sedih sekali. 这是非常叫我们伤心的事。 Jangan sampai Tuhan bicara demikian pada kita. 不要让主耶稣对我们这样的说。 Kalau demikian, saudara-saudara, 若是因为这样的缘故， apa yang Yesus harapkan? 主耶稣盼望我们什么呢？ Melakukan kehendaknya. 就是说要遵行他的话， Mengikuti hatinya Tuhan. 遵行他的心的旨意。 Itu yang Yesus harapkan dari kita.
这就是主耶稣在我们身上所盼望的。 Izinkan saya membahas sedikit tentang gereja zaman sekarang ini. 就容许我今天来解释今天的情况。 Markus 13 ayat 6 berbunyi demikian. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 马可福音第13章第6节告诉我们说，我要有很多人要来，奉耶稣的名，这样的说。 Sekarang banyak orang pakai nama Yesus. 很多人今天奉的用主耶稣的名， Tujuannya hanya mau menyesatkan umat Tuhan. 就是说要叫许多人走歪路。 Pakai Yesus, nama Yesus untuk mencari keuntungan diri sendiri. 他们用主耶稣的名字，叫自己得到利益。 Membangun gereja untuk urusan perut sehingga tidak peduli dengan etika pelayanan. 他们建造王礼拜堂，他们是为着自己的肚子里面的东西，而没有讲到神。 Ada orang yang bangkrut usahanya, 有一个人他生意失败， ribut dengan keluarganya. 他跟他的家庭发生争吵。 Tiba-tiba dia bilang, aku telah berjumpa Tuhan, bertobat. 突然间他说我已经遇见，我突然间已经见到主。 Terus dia belajar 3 bulan, 6 bulan belajar Alkitab. 他学习了3个月到6个月的圣经， Buka gereja di gedung tertentu, di mall, di hotel 不 tertentu. 是在教会，不是，也是在一些的市场， Dia bersaksi, 在那里见证。 Tuhan mengubah hidup saya. 他说主已经改变了我的生命。 Banyak jemaat dengar orang itu berkhotbah. 很多人听他在那里讲道。 Kalau boleh saya katakan harusnya waspada. 我要告诉你，你要警惕，要谨慎。 Usahanya bangkrut, tidak bisa dia mengelola. Belajar baru 3 bulan, 6 bulan, sudah menjadi pengkhotbah. 他已经生意倒闭了，但是他学了圣经3个月、6个月，就开始在那里讲道。 Apa yang dicari? 他找的是什么呢？到底 Bisnis gereja. 他就是找到教会里面的胜利。 Perpuluhan yang dikumpulkan untuk keluarganya. 1/4的教会弟兄姐妹的奉献就归给他自己跟他家庭。 Namun yang heran saya, mengherankan bagi saya, 叫我非常的惊奇。 banyak juga jemaat yang datang dan memberi perpuluhan pada orang demikian. 呀，我看见很多的教会弟兄姐妹来了，也奉献他们的1/4。 Tapi kalau boksu-boksu saudara yang kuliah 4 tahun di Universitas Teologi, mereka diajar berhari-hari, bertahun-tahun untuk jadi hamba Tuhan, sering tidak mau didengar. 所以，若是有一个牧师，你们的牧师在神学里面读了4年，在那里研究圣经、查考圣经、祷告，但是你们却是不听他的话。 Orang yang hanya belajar kilat, saudara dengar dan saudara menganggap bahwa mereka utusan Allah, hati-hati. 人家单单读了3个月、6个月的圣经，认为他是上帝所差遣的，就会相信他。 Saya mau nanya, 我要问你， kalau dia penipu bagaimana? 若是他是一个骗子，怎么样？ Saya kuliah teologi 4 tahun. 我在神学里面读4年， Jadi 5 dari 4 aja, 4 tahun. 4年。 Kami 30 orang yang kuliah. 他那个时候有30个人在读神学， Yang lulus hanya 15 orang. 只有15名，只有15名毕业。 Kenapa? 为什么？ Karena banyak tidak dipanggil Tuhan. 有些人上帝没有拣选他， Sekolah di asrama ribut sama orang, karakternya jelek, diseleksi. 在神学里面跟人家争吵，他们被赶出去。 Tapi sekarang orang itu tidak pernah sekolah serius jadi pengkhotbah. Tapi Maka kita dengar pendeta menjadi penipu, pendeta pukulin istrinya. Mengapa? Karena mereka bukan yang dipilih, bukan dipanggil Tuhan. Cuma mereka mau mencari sesuatu di lewat nama Yesus. 但是以后他们就是在那里传福音，大传宣传，为什么呢？因为他们认为他们是被神所差遣的，其实他们不是，他们都是假的。 Saya pernah bercanda sama jemaat. 我曾经跟一位信徒做开玩笑， Kamu sakit gigi? Saya bilang. 你牙齿痛，
saya juga punya tang di rumah, saya cabut, saya bilang. 我这里面有钳子，可以把你的牙齿拔 Kan 掉。 gampang, tinggal cabut aja gitu. 很容易把他牙齿拔掉了。 Terus dia bilang, enggak mau. 他说我不要，我不要。 Wei sama? 为什么？ Ini puse iseng, dia bilang. Kamu bukan dokter, 你不是医生， kan saya bisa cabut. 我可以拔你的牙齿。 Kalau ke dokter saja saudara harus tahu bahwa dia pernah sekolah. 但是你去医生也要知道，这个医生曾经读过书，是吧？ Kenapa yang mengisi jiwa kerohanian saudara? Saudara dengar orang-orang yang tidak pernah sekolah. 就是你有那些人呢，没有曾经念过神学的人，听他们的道理。 Saya hanya mau mengingatkan saudara, boleh Wajib saudara jingkau. berbeda dengan saya, tapi waspadalah karena orang-orang demikian itulah yang bisa menyesatkan banyak orang. 所以这些假的东西呢，假的人呢，就是说要欺骗你们呢，叫你们走迷路。 Kita harus mendengar gembala yang baik, 我们要听一个好的牧者的话， gembala yang teruji, 已经受过训练的牧者， gembala yang sudah benar-benar memperhatikan saudara. 一个真正关怀你们的一位牧者。 Boksu Henry Efrin itu sudah melayani puluhan tahun di gereja ini. 李牧师已经在我们教会侍奉多年， Ia memberi hidupnya, keluarganya untuk jemaat ini. 他把生命、他的家庭都奉献给教会。 Ada orang baru, pendeta baru, belum kenal apa-apa, ikut. Itu salah. 很多人周牧师短短几年就跟着他， Hati-hati, saudara. 你们要小心。 Berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja sekarang lebih fokus menyenangkan hati manusia dibanding menyenangkan hati Tuhan. 今天的教会就是说要叫人的心欢喜快乐，好像没有叫神的心欢喜快乐。 Pertanyaannya selalu apa yang harus kita buat supaya jemaat senang? 我们所做的就是叫那些信徒们欢喜快乐。 Itu tidak boleh demikian. 你不能够这样做的。 Gereja berdiri untuk bertanya, apa yang harus kami perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus? 教会的建立就是说，要我们寻找我们怎么能够叫神的心欢 Saudara 喜快 juga 乐。 hadir di sini harus tujuannya menyenangkan hati Tuhan. 你们的目的来到这个地方，就是要叫神的心欢喜， Karena hanya Dia yang mengasihi kita. 因为只有他才爱我们， Ia mati pada kita. 他为我们死， Ia menebus segala dosa-dosa kita. 他已经赎了我们所有人的罪， Ia mencintai dan mengasihi kita. 他爱了我们。 Walaupun kita berdosa, 虽然我们在犯罪， Ia menerima kita sebagai anaknya. 他愿意接纳我们成为他的儿女。 Aku mau menyenangkan hatinya. 我要叫神的心欢喜。 Gereja ada bukan menyenangkan hati umatnya, 教会不是叫人的心欢喜， tapi menyenangkan hati Tuhan. 是叫神的心欢喜。 Kalau gereja mau menyenangkan hati jemaatnya, dia akan capek sekali karena jemaat tidak akan pernah hatinya senang oleh pelayanan 那么， siapapun. 若是教会以信徒们的心欢喜的为目的的话，当然这个教会会失败，因为人的心从来不会得到欢喜的。 Menyenangkan hati manusia itu sulit 我 sekali. 们要叫人的心欢喜是很困难的 Ini 事。 contoh nih, saudara-saudara. 我们举一个例子， Kalau saudara pergi ke restoran, 你到一个餐馆去， itu banyak semua jenis makanan. 很多种的菜类你可以吃， Kenapa? 为什么？ Karena manusia keinginannya banyak. 因为人的心欢喜各种各样的事。 Makan bubur aja banyak modelnya. Bubur ayam, bubur ini. Jangan pakai bawang, jangan pakai seledri. Ada yang bilang jangan pakai ayam. Ya, 那么 macam-macam. 单单猪方面就有很多样的猪，所以呢，有的是鸡猪、鸡乳猪，或者其他不用其他东西的猪，各种各样的猪。 Ayam aja macam-macam. Ayam goreng kremes, ayam goreng tidak kremes. Ayam apa lagi? Semua. 就是鸡肉也有各种各样的煮法，有炒的，有各方面的煮法。
Sekarang saya mau nanya, 你喜欢哪一种？ kalau para pendeta, penatua mau menyenangkan hati saudara semua, 若是今天教会的牧者，教会要叫你们的心欢喜的话， mereka tidak akan mampu. 他们根本不能够叫你的心欢喜的。 Panggilan kita 就我们的心如何？ menyenangkan hati Yesus. 我们应该有一个叫主耶稣欢喜的心。 Saya sebagai hamba Tuhan, 我成为神的仆人， tujuan hidup saya menyenangkan hati Tuhan Yesus. 我的目的就是说，我的目标就是要叫神的欢喜。 Saya ingin menyenangkan hatinya. 我要我神的主欢喜， Karena saya ingin menyenangkan hatinya, 让我可以教主的心欢喜的话， maka saya melayani jemaat dengan sukacita. 然后我能够很欢喜快乐的服 Karena saya 侍 mau 我的 menyenangkan 弟 hati 兄姐妹。 Tuhan, 若是我要叫神的心欢 saya 喜， mengunjungi jemaat dengan senang hati. 我就去很欢喜快乐的探访。 Karena saya menyenangkan hati Tuhan. 若是我因你神的心欢喜， Jemaat juga demikian. Kalau jemaat menyenangkan hati Tuhan, Terus, maka dia dengan sendirinya akan mendukung gereja Tuhan. 若是每一位弟兄姐妹要让神的心欢喜，你们就要很欢喜快乐的侍奉神。 Tanamkan di hati saudara dan saya. 就是在乎我们的心如何， Tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. 我们是否已经叫神的心欢喜呢？ Ini slide terakhir lah ya. 这是最后的一个。 Kalau terakhir itu rada menyenangkan ya saudara ya. Kalau udah mulai terakhir ya. 听到最后就你们经济欢喜了。 Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Temukan kebenaran, maka kepalsuan gampang kita kenal. 你要知道真的，才能够去分辨假的。 Kalau saudara melihat di bank, mereka yang pelayanan di teller itu tidak pernah diajarin akan uang yang palsu. 你去银行的时候，那些银行的职员没有人叫他去认那些假币， Mereka diajarin uang yang asli seperti apa. 他们被教导说什么是真的炒币。 Karena mereka sudah tahu uang yang asli, 若是他们已经真的认识这个真的币， maka uang palsu mereka gampang kenali. 假的钞票他们就很容易认出来。 Sama halnya, saudara kalau tahu kebenaran firman Tuhan, 若是你们同样的，你们认识神的真理之后， nabi-nabi palsu datang, saudara akan tahu mereka itu palsu. 你若是假先知一来的话，你们就认出他们是假的。 Tapi kalau tidak tahu kebenaran, 若是你们不认识清楚真理， yang nabi palsu pun diterima saja, 那你就会接受那些假先知， maka dia akan tersesat. 你就要迷失了。 Mari perdalam relasi kita dengan Tuhan. 让我们一起来跟主的关系更加的密切。 Ketika kita menemukan kebenaran, 让我们去追求这个真理的时候， kita akan tahu yang mana yang palsu. 我们会知道什么是假的，是真的。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， mari kita dekatkan diri pada Tuhan. 我们愿意接近我们的神， Mari kita menyenangkan hati Tuhan. 让我们愿意叫神的心欢喜。 Tuhan memberkati. 求主祝福你们， Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, teguhkan firman-Mu di dalam hati kami. 求主用你的话语来坚固我们的心。 Di tengah dunia yang banyak pengajaran palsu dan nabi-nabi palsu 在 ini, 这个假的世界，很多假的先知里面， berikan kami hati yang waspada selalu. 求主教导我们，让我们有一个谨慎的心， Biarlah kami berjalan dalam kebenaran Tuhan, 让我们愿意走在你的真理当中， sehingga kami tidak disesatkan oleh dunia ini. 让我们不要走迷失路。 Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. 求主你祝福当中的每一位弟兄姐妹们。 Apapun pergumulan dan persoalan yang dihadapi, 虽然遇到各种各样的难处困难， Tuhan Yesuslah yang menolong. 主你跟他们同在， Yang lemah Tuhan kuatkan, 软弱的你叫他们刚强， yang sakit Tuhan sembuhkan, 有疾病的你都医治他们， yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, 负重担的叫他们心能够有平安， kesulitan ekonomi diberi berkat oleh Tuhan. 在经济方面有困难的求主祝福他们， Gembalakanlah jemaat ini ya Bapa. 求主你喂养你的教会， Terima kasih ya Tuhan. 我们感谢主， Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. 愿一切荣耀尊贵都归给你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠我们主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Sang Tujuh. Tuhan berkati kalian.